Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan Nurfa dalam kuliah kelima, iaitu kuliah metafizik. Baik, apa itu metafizik? Pasti kita tahu apa itu metafizik. Banyak orang kata ia ada definisi yang tertentu dan segala-galanya memerlukan satu definisi, bukan? Hari ini kita menjemput Prof Hazim untuk membincangkan tentang apakah maksud sebenarnya metafizik itu. Jadi Prof, boleh tak Prof terangkan apa itu konsep metafizik? Baik, terima kasih di atas soalan itu, Nurfa, iaitu mengenai apakah yang dimaksudkan dengan istilah metafizik. Jadi kita biasa dengar perkataan ini digunakan, tetapi kurang jelas tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi dalam konteks falsafah, saya boleh katakan bahawa terdapat dua pengertian yang utama mengenai apa yang dimaksudkan dengan perkataan atau istilah metafizik itu. Baik, sebelum itu saya ingin merujuk kepada perkataan itu sendiri, iaitu metafizik yang merupakan gabungan daripada dua perkataan meta dan physics. Meta bermaksud melampaui ataupun melebihi ataupun di atas ataupun tingkatan atas. Sedangkan metafizik pula merujuk kepada perkara ataupun alam yang bersifat material ataupun fizikal. Jadi metafizik merujuk kepada sesuatu yang melampaui sempadan atau batasan fizikal. Bermula dari situ kita dapat melihat bahawa kajian metafizik itu adalah satu kajian yang kalau dalam falsafah dikatakan kajian peringkat kedua ataupun second order study or second order thinking, di mana first order itu merujuk kepada perkara atau alam fizikal. Baik, di sini saya katakan tadi ada dua pengertian utama yang boleh kita kaitkan dengan istilah metafizik itu. Yang pertama berunsur falsafah dan yang kedua ada kaitan dengan keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat keagamaan juga, yang tak semestinya merupakan sesuatu agama. Baik, dari sudut falsafah, apa yang dimaksudkan dengan metafizik itu? Ini telah dirungkaikan oleh ahli falsafah seperti Aristotle, misalnya dalam salah sebuah bukunya dalam bahasa Latin disebut Metaphysica. Dan di dalam kajian Aristotle, dia menganggap bahawa metafizik itu ialah satu kajian di peringkat yang paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam itu, alam natural atau alam semula jadi. Jadi misalnya kita fikirkan tentang sesuatu perkara seperti jasad ataupun benda-benda material. Baik, di situ kita boleh lihat dari sudut yang paling umum tentang apakah jasad ataupun apakah benda material itu. Dan di situ kita lakukannya dengan menyahkan ataupun mengedepikan semua sifat-sifat yang khusus yang ada pada sesuatu objek itu. Misalnya kita fikirkan tentang suatu objek seperti kerusi. Kerusi itu mempunyai warna, mempunyai tempat di dalam satu ruang, dan juga mungkin mempunyai bauannya tersendiri yang kita boleh berbau ataupun boleh kita rasa sama ada kerusi itu keras atau lembut dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang dikaitkan dengan kerusi itu. Tapi kalau kita nyahkan semua sifat tersebut, apakah yang tinggal pada kerusi itu? Ataupun objek-objek yang lain, kita lakukan perkara yang sama, kita nyahkan semua sifat-sifat khusus yang ada pada objek itu, maka apakah yang tinggal pada objek itu? Yang tinggal mengikut Aristotle adalah substance, substance yang tidak mempunyai kualiti-kualiti khusus. Dan di situ apakah yang dimaksudkan dengan substance? Substance dianggap oleh Aristotle sebagai, dalam bahasa Inggerisnya, a composite of matter and form, iaitu gabungan dari jisim dan bentuk ataupun
rupa bentuk sesuatu objek itu. Jadi ini mengkaji benda-benda fizikal pada tahap yang begitu abstrak dan umum, ya. Dan begitu juga dengan persoalan-persoalan lain. Misalnya kita ada fenomena yang khusus seperti api membakar kertas umpamanya, ataupun suatu tendangan kepada bola itu membolehkan bola itu menerjah masuk gol misalnya. Ada konsep sebab dan akibat yang dikaitkan di situ, ya. Ataupun contoh lagi, kalau kita lihat api, maka kita kaitkan dengan asap. Jadi ada kaitan sebab dan akibat di antara api dan asap, ya. Tetapi kalau dalam metafisik kita tidak melihatnya secara khusus. Kita tidak melihat sifat-sifat yang khusus pada setiap fenomena itu. Kita bertanyakan soalan yang lebih abstrak, iaitu apakah sebab dalam sesuatu fenomena itu dan apakah akibat yang terdapat hasil daripada tindakan sebab itu. Maka di situ yang dikaji ialah hubungan sebab dan akibat secara umum, ya, bukannya merujuk kepada mana-mana fenomena khusus. Jadi apabila kita melihat fenomena sebab dan akibat ataupun cause and effect secara umum, maka kita telah melihat alam fizikal ini secara metafizikal. Jadi itu yang dimaksudkan dengan metafisik dalam konteks falsafah, ya. Baik, itu yang pengertian pertama. Bagaimana pula maksud metafisik dalam pengertian yang kedua? Di dalam pengertian yang kedua ini, ianya merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Dan ini adalah satu makna metafisik yang biasa difahami oleh orang awam, ya, iaitu sesuatu mengenai alam di luar fenomena biasa, alam jasad yang kita kenali ini. Jadi misalnya kalau kita merujuk kepada idea seperti misalnya hidup selepas mati, hidup di alam barzakh, konsep syurga dan neraka, dan semua ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh kita tentukan sama ada ia wujud atau tidak, ataupun dapat mengesahkan melalui cara-cara kita yang biasa, iaitu menggunakan dera kita ataupun melihatnya dari sudut ruang dan waktu dan sebagainya. Dan tidak mungkin kita dapat mengenali fenomena itu dengan cara-cara yang biasa yang kita gunakan untuk mengenali alam jasad ini dalam ruang yang berada dalam ruang dan waktu, ya. Jadi apabila kita mengatakan bahawa ada ilmu mengenai perkara-perkara tersebut, ya, yang mungkin boleh diketahui bukan dengan secara rasional atau empirikal, tetapi mungkin dengan secara lain, ya, wahyu dan sebagainya, maka kita telah memasuki satu alam yang berlainan, iaitu alam metafisik, yang mana ilmu mengenai metafisik itu tidak lagi dapat dikenali dengan cara biasa. Jadi apabila ilmu-ilmu mengenai perkara yang gaib umpamanya, ataupun dunia selepas mati, ataupun sesuatu yang tidak boleh kita lihat akan kewujudannya, seperti misalnya kewujudan Tuhan, maka di situ kita telah memasuki satu lagi ruang yang berbeza dari alam biasa ini. Dan apabila kita mengkaji tentang perkara seperti itu, maka kita telah menggunakan perkataan metafisik itu dalam pengertian yang berbeza dari yang pertama tadi, iaitu ini adalah pengertian yang kedua yang merujuk kepada suatu realiti alam gaib yang tidak boleh kita tentukan melalui panca indera kita yang biasa. Jadi itu adalah dua pengertian metafisik yang umum yang biasa digunakan. Dalam kajian metafizik ini terdapat dua teori atau dua pandangan yang berbeza, iaitu pandangan yang pertama ialah tentang teori materialisme dan yang kedua adalah teori tentang idealisme. Okay. Prof, apa yang Nurfa fahamkan? Teori materialisme ini dia bersifat jirim atau jasad dan menolak kerohanian, manakala kalau kita tengok teori idealisme ini dia lebih kepada rohani dan juga ideal. Boleh tak Prof terangkan lebih lanjut satu persatu tentang teori-teori ini? Baik.
Jadi dua fahaman yang Nova sebutkan tadi, iaitu materialisme yang pertama dan idealisme yang kedua. Jadi ini adalah dua teori yang berlainan dan malahan berbeza mengenai mengenai kewujudan ataupun apakah yang wujud di dalam alam ini, ya. Jadi ini adalah dua teori yang cuba memberi jawapan kepada persoalan tersebut, ya. Dan kita tahu dalam metaphysics, setelah satu perkara yang asas ataupun dasar yang cuba dirungkaikan dalam metaphysics, kajian metaphysics, ialah apakah sifat kewujudan itu sendiri dan apakah benda-benda yang wujud di dalam alam ini. Memang kita tahu bahawa apa yang kita lihat di sekeliling kita itu wujud, iaitu misalnya kita melihat kerusi, meja, gunung ganang, sungai, air dan sebagainya sebagai perkara-perkara yang wujud. Tetapi ahli metaphysics tidak berminat tentang kewujudan dalam bentuk itu, kerana itu adalah kewujudan dalam bentuk-bentuk yang khusus. Seperti yang saya katakan terdahulu, metaphysics adalah kajian mengenai alam ini di peringkat yang paling abstrak ataupun paling umum. Jadi semua yang saya sebutkan tadi boleh diklasifikasikan sama ada sebagai sesuatu yang bersifat material ataupun fizikal, ataupun bukan material ataupun bukan fizikal, ya. Jadi ini adalah dua cara bagi kita mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan jenis-jenis kewujudan atau perkara-perkara yang wujud di dalam alam ini, dan kewujudan itu dianggap sebagai real, iaitu kewujudan secara hakiki. Baik, jadi untuk merungkaikan, untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kewujudan yang hakiki itu, maka dua teori ini dikemukakan, ya. Yang pertama iaitu fahaman materialisme. Ia menyatakan bahawa hanya jasad atau jirim itu yang wujud secara hakiki. Maksudnya itu, semua benda yang saya sebutkan tadi, misalnya kerusi, meja, gunung ganang, sungai, air dan sebagainya, itu semua adalah perkara-perkara yang bersifat jasad ataupun material, ya. Dan dengan itu tidak ada persoalan tentang kewujudannya secara hakiki, iaitu diterima benda-benda itu wujud, ya. Tetapi bagaimana pula kewujudan benda-benda yang bukan material ataupun tidak bersifat material, ya? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti idea-idea yang ada di dalam minda ataupun kepala kita. Ianya tidak bersifat fizikal, tapi kita tahu bahawa ianya wujud. Kerana kalau kita menafikan kewujudan idea, bermakna bahawa kita menafikan apa yang kita fikirkan ataupun apa yang kita bincangkan berasaskan kepada idea yang kita punyai, ya. Tetapi idea tidak bersifat jirim ataupun jasad ataupun fizikal. Jadi bagaimana untuk menginterpretasi ataupun memahami akan kewujudan idea misalnya, ataupun kewujudan perkara-perkara lain yang diterima dalam agama, yang misalnya kewujudan jin, kewujudan malaikat yang juga bukan bersifat material, ya. Jadi para materialis perlu menjelaskan apakah kewujudan yang sebenarnya, apakah sifat kewujudan yang hakiki jika kita menerima akan kewujudan perkara-perkara yang juga bukan material. Baik, jadi bagi pihak materialis, mereka menjawab soalan ini dengan mengatakan bahawa idea misalnya tidak mempunyai realiti yang tersendiri, tetapi bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasad, iaitu otak kita. Otak kita yang dikaitkan dengan pemikiran kita, yang dikatakan didasari oleh otak yang bersifat fizikal. Jadi bagi pihak materialis, mereka mengatakan bahawa minda itu adalah hasil daripada pergerakan fizikal di dalam otak kita, ya. Dan dengan cara itu mereka cuba menjelaskan fenomena yang bukan bersifat material seperti minda kepada sesuatu yang bersifat material seperti otak dan fungsi otak itu, dan otak yang berfungsi, ya.
Jadi mereka menolak kewujudan sesuatu yang bukan material. Jika idea mereka cuba jelaskan melalui otak dan fungsi otak itu, cara otak itu berfungsi, mekanismenya sebagainya, mengenai perkara-perkara yang bukan bersifat idea pula, seperti misalnya kepercayaan terhadap alam gaib dan sebagainya, roh dan sebagainya. Mereka mengambil ataupun mengambil jalan yang mudah dengan mengatakan bahawa perkara-perkara tersebut sebenarnya tidak wujud, tetapi hanya wujud dalam imajinasi kita. Jadi pihak materialis menafikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohanian dan sebagainya, dan ini ada implikasi terhadap penerimaan kefahaman agama, ya. Baik, yang kedua, teori yang kedua di dalam metaphysics ataupun khususnya ontologi mengatakan bahawa realiti itu sebenarnya bukan bersifat material, tetapi bersifat mental ataupun bersifat idea ataupun bersifat kerohanian, ya. Jadi ini merupakan teori yang bertentangan dan sebaliknya daripada apa yang dinyatakan oleh pihak materialis, ya. Dan salah seorang pelopor fahaman idealisme ini, ya, di kalangan ahli falsafah barat ialah George Berkeley, ya. Dan George Berkeley mengatakan bahawa kalau kita fikirkan dengan dalam apakah yang kita ketahui tentang alam ini, maka kita lihat bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar sana secara langsung, tetapi kita hanya mempunyai sensasi ataupun image akan jasad tersebut di dalam minda kita. Jadi realitinya bukannya objek fizikal yang berada di luar sana, kerana itu tidak mungkin kita tanggapi secara langsung. Tetapi yang kita tanggapi secara langsung ialah sensasi yang dikaitkan dengan objek-objek itu. Dan sensasi itu dan image itu adalah bersifat mental, bukannya fizikal. Jadi di situ Berkeley cuba mempertahankan satu fahaman idealisme yang mengatakan hanya alam minda itu yang wujud, dan alam fizikal itu tidak dapat kita kenali secara langsung, seperti mana Kant juga mengatakan bahawa nomina itu tidak dapat kita kenali secara langsung. Jadi realiti bukannya berada di luar sana, tetapi berada di dalam diri kita sendiri, dalam minda yang memahami akan realiti luaran itu, ya. Dan fahaman sebegini sebenarnya boleh membuka ruang kepada kepercayaan terhadap kerohanian, ya. Kerana apa? Kerana ia menganggap bahawa realiti itu bukan bersifat fizikal, sebaliknya bersifat bukan fizikal ataupun bukan bersifat jasad, ya. Dan dengan itu konsep-konsep seperti roh umpamanya yang terdapat dalam fahaman agama boleh diterima, kerana roh juga bukan bersifat jasad, tetapi adalah sesuatu yang kita fahami melalui minda kita, dan kita kaitkan dengan sesuatu yang kita katakan bersifat kerohanian ataupun spiritual yang tidak mempunyai sifat material ataupun jasad. Prof, dari dulu lagi kita belajar pasal falsafah, kita perlu ada satu argument. Hari ni kan Nurfa ingat Nurfa nak buat satu argument lah. Boleh tak Prof evaluate kan, ya? Satu argument ni tentang konsep materialisme. Materialisme ni apa yang Nurfa faham, sesuatu yang kita boleh lihat. Contohnya kereta, kerusi, katil. Manakala idealisme ini sesuatu yang kita tidak boleh lihat, ya, iaitu bersifat idea dan kerohanian. Nurfa nak tanya lah, macam angin dan oksigen, kalau ni kita boleh lihat kan, bolehkah dia dikategorikan kepada idealisme? Baik, Nurfa, itu satu soalan yang baik, satu soalan yang bagus, good question, ya. Cuma untuk memberi jawapannya bukan mudah, ya. Jadi apa yang Nurfa katakan tadi memang betul, bahawa pada pandangan umum apa yang dimaksud dengan materialisme itu ialah bahawa kewujudan itu hakikatnya ialah bersifat jasad ataupun material, dan biasanya sesuatu yang bersifat jasad atau material itu
dapat dilihat dengan mata kasar dan sebagainya, ya. Tetapi bagaimana pula dengan dua contoh yang dikemukakan oleh Nufah tadi, iaitu angin dan oksigen, yang mana kedua-duanya tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita, tetapi kita terima sebagai wujud, iaitu hakikat wujud, kewujudannya kita terima dan tidak nafikan. Jika begitu, adakah kita mahu mengatakan bahawa oleh kerana ia wujud dan ia tidak kelihatan, maka ianya tergolong di bawah konsep idealisme dan bukannya materialisme, ya? Dan jika kita katakan sedemikian, maka ia tidak lagi dianggap sebagai bersifat jasad. Tetapi kalau kita fikirkan konsep oksigen misalnya, ini adalah sesuatu yang sudah diterima oleh ahli sains sebagai wujud, ya, dan dikaji di dalam bidang kimia umpamanya. Dan oksigen itu sifat-sifatnya ataupun propertiesnya sudah dikenali dan dikenal pasti oleh ahli-ahli sains, dan interaksinya juga dengan unsur-unsur atau elemen-elemen lain juga sudah diketahui. Misalnya oksigen dikatakan bergabung dengan hidrogen untuk menjadikan air. Jadi air itu juga mengandungi oksigen, walaupun kita tidak dapat melihat oksigen, tetapi kita dapat melihat air. Jadi di sini kefahaman untuk menjelaskan perkara ini dikaitkan juga dengan sesuatu yang dapat kita kesan dengan panca indera kita. Itu menjadi kriteria bagi ahli-ahli sains misalnya untuk mengatakan bahawa sesuatu itu bersifat fizikal. Jadi walaupun oksigen itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tetapi oleh kerana ia menimbulkan kesan-kesan yang tertentu apabila interaksi-interaksi kimia berlaku yang melibatkan oksigen, maka dari situ ahli-ahli sains menyimpulkan bahawa ianya masih bersifat jasad, ya, kerana kita dapat mengesan kesannya melalui eksperimen-eksperimen, ya. Misalnya oksigen kalau dikeluarkan daripada udara, maka api tidak akan membakar kerana api memerlukan oksigen, ya. Dan banyak lagi operasi-operasi yang bersifat fizikal yang boleh dilakukan ke atas oksigen yang melahirkan kesan-kesan tertentu, ya. Dan kesan-kesan ini dapat diramalkan dengan pasti oleh ahli sains, ya. Jadi jika sesuatu idea yang abstrak itu dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang praktikal dan kelihatan seperti konsep oksigen dalam kimia, maka ahli sains tidak mempunyai masalah untuk menerimanya sebagai bersifat jasad ataupun fizikal, ya. Begitu juga dengan idea kita mengenai angin, ya. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat melihat atau merasakan kesan angin, ya. Melihat bagaimana? Kerana kalau ada misalnya ribut angin ataupun ribut taufan di mana terdapat tiupan angin yang begitu kuat, kesannya begitu jelas sekali, ya. Misalnya pokok-pokok boleh tumbang, atap-atap boleh tercabut dan sebagainya. Jadi walaupun angin itu tidak kelihatan, namun oleh kerana kesannya yang begitu nyata, maka kita terimanya sebagai wujud, ya. Dan di dalam pandangan sains misalnya, sesuatu itu tidak mungkin boleh mendatangkan kesan kepada sesuatu yang bersifat jasad jika ianya juga bukan jasad, ya. Jadi kalau angin itu menimbulkan kesan ke atas pokok ataupun bumbung, maka ianya juga mestilah bersifat jasad, ya. Tidak mungkin idea misalnya boleh membuatkan bumbung itu tercabut. Mestilah sesuatu yang bersifat jasad juga yang bertindak ke atas sesuatu yang lain yang bersifat jasad. Jadi bagaimana ahli sains menjelaskan tentang fenomena angin? Baik, mereka mempunyai konsep gas molecules, iaitu gas itu kita tahu wujud, tidak dapat dilihat, tetapi terdiri daripada molekul-molekul yang kecil, zarah-zarah kecil yang mempunyai kesan seperti boleh mendatangkan tekanan, pressure, dan boleh mengisi ruang, mempunyai volume dan sebagainya. Dan ini adalah semua karakteristik yang boleh kita katakan bersifat fizikal. Jadi sama ada sesuatu itu boleh dilihat atau tidak dengan mata kasar,
bukannya menjadi kayu ukur untuk mengatakan sama ada sesuatu itu bersifat fizikal atau tidak. Di dalam kajian metafizik ini, kita berhadapan dengan kewujudan. Jadi Nufra amat rasa satu tertarik bila Prof huraikan tentang bagaimana metafizik ini boleh mempengaruhi agama. Boleh tak Prof huraikan lagi dengan lebih lanjut tentang apa kaitan metafizik ni dengan keagamaan? Baik, jadi di sini apakah kaitan antara metafizik dan keagamaan? Inilah soalan yang Nufra kemukakan kepada saya tadi. Jadi seperti saya katakan bahawa metafizik itu ada satu kajian mengenai hakikat kewujudan, apakah yang sebenarnya wujudnya. Dan di dalam hal ini ada dua teori utama, pandangan utama. Satu yang bersandarkan fahaman materialisme yang mengatakan bahawa yang wujud itu hanyalah yang bersifat jasad, dan fahaman yang kedua idealisme, iaitu fahaman yang mengatakan bahawa kewujudan yang hakiki sebenarnya bukan bersifat jasad tetapi bersifat idea ataupun kerohanian. Apa kaitannya dengan agama di sini? Kaitannya begini, iaitu di dalam fahaman agama dikatakan bahawa realiti itu tidak hanya terhad kepada yang bersifat jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis dan empirisis umpamanya, tetapi realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad. Misalnya dia bersifat kerohanian, misalnya roh yang ada pada tubuh badan kita, ataupun kewujudan entiti seperti yang dinyatakan dalam agama, contohnya kewujudan malaikat, dan juga kewujudan benda-benda gaib seperti jin dan sebagainya. Itu diterima dalam agama tetapi bukan bersifat jasad. Dan dengan itu, apa yang boleh dikaitkan di sini ialah bahawa dari segi keagamaan, realiti itu tidak dihadkan hanya kepada yang bersifat material ataupun yang bersifat bukan material ataupun bersifat idea ataupun kerohanian semata-mata, tetapi merangkumi kedua-duanya. Jadi realiti bagi pandangan agama melibatkan jasad dan juga melibatkan kerohanian. Dan di sini jelas ianya berbeza dari pandangan materialis yang menolak akan realiti kerohanian ataupun realiti yang bersifat mental itu. Prof, boleh tak Prof terangkan tentang sistem-sistem metafizik yang berkait dengan keagamaan? Baik, jadi soalannya ialah apakah sistem-sistem metafizik yang berkaitan dengan fahaman keagamaan. Kerana di sini kita melibatkan perkara-perkara yang asas tentang kepercayaan tentang apa yang betul-betul wujud di dalam alam ini. Dan di sini ada beberapa fahaman keagamaan yang dikaitkan dengan metafizik yang akan saya uraikan. Yang pertama ateisme, yang kedua agnostisisme, yang ketiga teisme, dan keempat monoteisme, dan kelima politeisme. Baik, yang pertama iaitu ateisme. Ateisme ini merujuk kepada satu faham atau fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Jadi di sini ia menyatakan tentang sesuatu yang biasa kita dengar atau fahami, iaitu konsep Tuhan, ketuhanan, dan selalu dibahaskan di kalangan sarjana barat khususnya tentang sama ada Tuhan itu wujud atau tidak. Jadi dalam fahaman ateisme, mereka mengambil pendirian bahawa Tuhan itu tidak wujud. Dengan itu bermakna bahawa realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda yang nyata seperti manusia, seperti alam sekitar, objek-objek fizikal, dan mungkin juga idea. Tetapi Tuhan sebagai sesuatu yang berlainan daripada semua itu tidak wujud pada pandangan mereka. Itu yang pertama, itu fahaman ateisme. Fahaman yang kedua pula yang dikaitkan dengan kepercayaan keagamaan yang bersifat metafizikal ini ialah fahaman agnostisisme atau dalam bahasa Inggerisnya agnosticism.
Dan fahaman ini mengatakan bahawa sama ada Tuhan itu wujud atau tidak, itu tidak boleh kita ketahui, kerana pemahaman kita sebagai manusia adalah terhad, dan juga kebolehan kita untuk mengenali alam ini juga terhad melalui melalui diri kita dan juga melalui pemikiran kita. Semua ini merupakan limitations ataupun kekangan-kekangan terhadap kebolehan kita untuk mengetahui akan realiti yang wujud, ya. Jadi dengan itu, mereka yang mengambil pendirian ini, fahaman agnostisisme ini, berbeza daripada golongan etis yang menafikan kewujudan Tuhan. Mereka tidak menafikan, cuma mereka mengatakan bahawa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sama ada Tuhan itu wujud atau tidak. Jadi persoalan kewujudan Tuhan itu diketepikan ataupun di KIV dan tidak dijawab secara langsung, berbeza dengan golongan etis yang memberikan satu jawapan yang positif, dalam arti kata mereka yakin bahawa Tuhan itu tidak wujud, ya. Bagi agnostisisme, mereka tidak mempunyai keyakinan tersebut, cuma mereka katakan kita tidak boleh mengetahui dengan pasti apakah jawapan yang sebenarnya. Baik, yang ketiga, sistem metafisik ataupun fahaman keagamaan ataupun berkaitan dengan ketuhanan. Yang ketiga ialah teisme, fahaman teisme, iaitu fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud. Maknanya mereka mempercayai akan kewujudan Tuhan, walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa, melalui panca indera kita yang 5, melalui akal kita yang rasional dan sebagainya. Namun demikian, mereka tidak menafikan bahawa Tuhan itu wujud dan adalah sebahagian daripada hakikat realiti alam ini, ya. Dan pandangan seterusnya ialah fahaman monoteisme, yang sebenarnya adalah penjurusan kepada fahaman teisme. Itu fahaman teisme itu mengatakan Tuhan wujud tetapi tidak diberi perincian tentang kewujudan Tuhan, ya. Jadi monoteisme dan juga kemudian politisme merupakan perincian tersebut. Di dalam fahaman monoteisme dikatakan bahawa Tuhan itu hanyalah satu. Jadi dia wujud, tetapi kewujudannya hanyalah satu. Hanya satu Tuhan yang wujud, ya. Dan mereka menekankan akan keesaan Tuhan, the unity of God's existence. Ini fahaman tauhid di dalam Islam misalnya. Dan selain daripada fahaman monoteisme, terdapat fahaman politisme yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud, tetapi kewujudan Tuhan itu adalah lebih daripada satu. Maknanya ada lebih dari satu Tuhan. Dan ini mungkin dipercayai oleh setengah-setengah agama yang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah lebih daripada satu. Namun demikian, mereka tidak menafikan akan kewujudan Tuhan. Jadi itu antara sistem-sistem metafisik berkaitan dengan keagamaan yang boleh saya huraikan di sini. Walaupun konsep metafizik ini mempunyai sesuatu yang konsep yang agak luas, tetapi konsep metafizik ini amat menarik bila kita lihat bagaimana dia dapat dikaitkan dengan keagamaan, seperti yang Prof cakap tadi. Jadi terima kasih Prof kerana dapat menerangkan tentang konsep metafizik dan juga keagamaan. Ini sangat menarik dan kita dapat faham bagaimana metafizik itu dapat dikaitkan dengan keagamaan.